Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 2 untuk tajuk yang ke-12 iaitu sukatan kecenderungan memusat. Okey, jom kita saksikan. Jadi untuk hari ini kita akan tengok standard pembelajaran yang pertama iaitu kita akan tentukan 3 benda iaitu mean, mode dan median bagi suatu data tak terkumpul. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan sukatan kecenderungan memusat? Okey, iaitu suatu sukatan yang dapat menunjukkan kedudukan suatu kumpulan data dan memperihalkan maklumat keseluruhan data itu dengan suatu nilai sahaja. Maksudnya kamu ada banyak data, kita akan cari dalam suatu nilai sahaja untuk menggambarkan keseluruhan data tersebut. Okey, so kita ada 3 jenis dekat sini. Yang pertama kita akan mencari mean. Kedua median, ketiga iaitu mode. Okey, apa itu mode? Okey, mode ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Okey, so dekat sini terdapat dua mode dalam suatu situasi. Jika dia dalam situasi itu ada kekerapan yang sama, so kita akan ada dua mode. Mungkin juga tiada mode jika dalam suatu set nombor itu adalah semuanya sama. Contoh soalan yang pertama, okey, dalam jujukan nombor ini, nombor manakah yang paling banyak yang ada dalam senarai ini? Okey, kita ada nombor 4, 2, 3. So nombor 4 kita ada 3. Okey, nombor 5 kita ada 1 sahaja. Okey, nombor 2 kita ada 2 dan nombor 3 kita ada 3. Jadi daripada sini kita dapati nombor 4 ini adalah paling banyak. So mode untuk senarai nombor ini itu nombor 4. Okey, yang kedua dalam nama ini, okey, mana yang mempunyai mode? Okey, so kita dapati O dekat sini ada 2. A pun ada 2. Jadi untuk jawapannya mode sini ada 2 iaitu huruf O dan huruf A. Okey, yang ketiga, okey, kita dapati nombor 2, 4, 6, 8, 9 ini semuanya hanya ada 1. Jadi untuk yang ini tiada mode kerana semuanya sama saja, hanya ada 1 kali saja. Sama juga untuk soalan D ini semuanya hanya ada 1 huruf saja. So yang ini pun tiada mode. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah itu median. So median ini sebenarnya ialah titik tengah. Okey, jadi untuk median, bila diberi suatu nombor itu, kamu perlu susunkan dia dulu mengikut tertib menaik ataupun menurun. Okey, so yang pertama, jika bilangan data itu adalah ganjil, maka kamu terus boleh ambil nilai di tengah-tengahnya kerana median adalah nilai yang di tengah bagi data tersebut. Tetapi jika bilangan data itu dalam bilangan genap, so kita perlu mencari purata bagi nilai di tengah itu. Maksudnya kita akan tambah antara 2 di tengah itu dan kemudian kita akan bahagi dengan 2. Okey, sekarang kita cuba tengok contoh soalan. Okey, langkah pertama kita perlu susunkan nombor ini ke dalam susunan secara menaik. Okey, so kita mulakan dengan nombor 1. Okey, lepas tu nombor 2 ada 2. Okey, kemudian kita ada nombor 3, 1. Okey, nombor 4 kita ada 2. So boleh tulis 4 kali 4. Okey, dan kita ada nombor 6, 7 dan yang terakhir nombor 9. Okey, kemudian kita akan guna konsep hapus. Okey, secara kiri dengan kanan dan berpasangan. Okey, so nombor 1 dengan 9, 2 dengan 7, 2 dengan 6, 3 dengan 4. Okey, so hanya tinggal nombor 4 sahaja di tengah ini. Maka nombor 4 ini ialah median bagi susunan nombor ini. So median untuk jawapan ini iaitu 4. Okey, yang kedua kita akan susunkan juga secara menaik. Okey, so kamu boleh cek dulu. Contoh yang tadi soalan A kita ada berapa bilangan nombor ini? So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so ada 9 bilangan data dekat sini. 9 ialah nombor ganjil. Okey, bila nombor ganjil kita akan buat potongan kiri dengan kanan seperti contoh tadi. Okey, sekarang kita cek untuk B kita ada berapa nombor? Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bilangan dekat sini iaitu 8 nombor genap. Jika genap, kita akan ambil kiri dengan kanan yang di tengah itu dan kita akan bahagi dengan 2. Okey, so kita buat dulu potongan seperti tadi. Okey, so yang pertama kita susunkan dulu nombor ini.
Okey, so paling kecil iaitu nombor 21. So ada 21 dekat sini. Okey, kemudian 23. Okey, 24 ada 2. Okey, kemudian 25. Okey, kemudian saya ada 27 dan yang terakhir iaitu 28. Okey, so bila kita dah susunkan dia, kita akan buat potongan seperti tadi untuk kita cek di mana nombor di tengah tadi. Okey, so 21, 28, 21, 27, 23, 25. Okey, so ini di tengah ini kita tak boleh potong lah. Okey, maksudnya dekat sini ada 2 nombor dekat sini, kita akan tambah. So 24 kita tambah dengan 24, kemudian kita bahagikan dengan 2, so kita akan dapat 24. Okey, so inilah median untuk jawapan B. Kemudian kita akan menentukan median dalam jadual kekerapan ataupun perwakilan data. Okey, so perwakilan data kamu pernah belajar dulu. Kita ada plot titik, graf, garis dan sebagainya. Okey, jadi yang pertama untuk yang ini, okey, untuk mencari median untuk yang jumlah kekerapannya ganjil. Okey, ini dalam jadual kekerapan kita akan guna formula yang ini. Okey, iaitu N inilah jumlah kekerapan. Kita tambah dengan 1, kemudian kita bahagi dengan 2. Ini untuk bilangan kekerapan yang ganjil. Okey, contoh yang kedua, untuk jumlah kekerapan nilainya genap, okey, kita akan guna formula ini, iaitu N jumlah kekerapan ini kita bahagi 2 dan satu lagi kita bahagi 2, kemudian kita tambah 1. Okey, ini tidak sama ya formulanya. Okey, sekarang kita tengok contoh. Okey, jadi yang pertama, okey, so kita boleh semak dulu adakah yang ini genap atau ganjil. Okey, so saya akan tambah 1 tambah 6 tambah 3 tambah 1, saya dapati sama dengan 11. Okey, 11 ialah nombor ganjil. Maka kita akan guna formula N tambah 1 per dengan 2. So, N saya iaitu 11. Okey, so 11 tambah dengan 1 bahagi 2, so saya akan dapat 6. Okey, 6 ini maksudnya data yang ke-6. Bukan jawapan 6 ya, data yang ke-6. So, daripada kekerapan ini, kita akan tentukan data yang ke-6-nya adalah nombor berapa. Okey, so daripada sini, untuk minit yang ke-10, kita hanya ada 1. So, kita hanya ada 1 kat sini. So, kamu boleh tulis seperti ini. Okey, untuk 10 minit, kita hanya ada 1. Untuk nombor 20 kita ada 6. So kamu boleh tulis 20 sebanyak 6 kali. 3, 4, 5, 6. Okey, sama juga untuk 30 ada 3 kali. So kamu boleh tulis juga. Okey, dan sebagainya lah. Kita nak data yang ke-6. Okey, so ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan ke-6. Maka untuk median bagi jadual ini iaitu sama dengan 20. Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, kita cek dulu dia punya kekerapan, ganjil ke genap. Okey, 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1 jumlahnya 12. Okey, so ini untuk nombor genap. Okey, jadi jika genap kita akan buat N per 2 dan satu lagi N per 2 tambah 1. Okey, so N kita iaitu 12. Jadi 12 bagi 2 maksudnya data yang ke-6 dan satu lagi yang ke-7. Okey, so kalau kamu lupa formula ini, tak mengapa. Okey, senang saja nak ingat. Jika kamu dapat data yang ke-8, so satu lagi maksudnya data ke-9. So yang ini saya dapat data yang ke-6 yang pertama. Satu lagi mesti data yang ke-7. Okey, so kita akan cari dalam jadual ini data yang ke-6 dan data yang ke-7. Okey, boleh guna konsep yang cikgu tunjuk tadi. Untuk 10 minit kita ada 2. So kamu boleh senarai 10 ada 2 kali. Okey, untuk 20 minit kita ada 4. Okey, so kita boleh senaraikan 20, 20, 20. Okey, so untuk 30 kita ada 5. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, seterusnya lah. Okey, dan kita boleh cek untuk data yang ke-6 dan ke-7 ini apa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so kita ada nombor 20 dengan 30 untuk data yang ke-6 dan data yang ke-7. Okey, jadi jawapannya ialah, okey, kita akan tambahlah 20, kita tambah dengan 30, kita akan dapat 25 jawapannya. So, untuk soalan ini mediannya iaitu 25.
Okey, sekarang saya bagi satu contoh untuk perwakilan data di bawah iaitu data plot titik. Okey, jumlah kekerapan untuk perwakilan data ini. Okey, so kamu boleh kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kita ada jumlah kekerapan iaitu 13, maka nombor 13 ni ialah nombor ganjil. Jika ganjil, kita akan tambahkan dengan 1, n tambah 1, kemudian kita bahagikan dengan 2. So n kita itu 13. Okey, kita tambah 1, lepas tu kita bahagi 2. So, maksudnya kita akan dapat data yang ke-7. Okey, so bagaimana nak dapatkan jawapan data yang ke-7? Kamu tak perlu buat senarai seperti tadi. Kita hanya potong daripada titik di atas ini. So, ini yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 dan yang ke-7. Okey, so yang ke-7 ini merujuk kepada nombor 3. Jadi, median untuk plot titik ini iaitu nombor 3. Sekarang kita tengok pula untuk data graf palang ini. Okey, so kita cek dulu dia punya jumlah kekerapan. Okey, so untuk bilangan kupon 1 kita ada 1 kekerapan. Okey, untuk 2 kita unjurkan kat sini kita dapat 3. Okey, so untuk 3 kita unjurkan kat sini kita dapat 6. Okey, so 4 kita unjurkan dekat sini kita dapat 4 juga. Okey, so untuk kupon 5, okey kita tengok dekat sini iaitu 2. Okey, dan kita akan cek lah 1 tambah dengan 3 tambah dengan 6 tambah dengan 6 tambah dengan 4 tambah dengan 2. Jadi jumlah kekerapan kita akan dapat 16. Okey, 16 ini bermaksudnya nombor genap. Okey, so genap kita akan ambil purata antara data yang ke n per 2 dan satu lagi n per 2 tambah 1. Okey, so n per 2 iaitu 16 bahagi 2, so kita akan dapat data yang ke-8 dan data yang ke-9. Okey, kemudian untuk kita cari yang keberapa, 8 dengan 9 daripada jadual ini, kamu boleh ambil. Okey, so untuk 1, kita ada 1. So kita boleh senarai 1. Okey, kemudian untuk kupon 2, kita ada 3. Jadi kamu boleh tulis 2 sebanyak 3 kali. Okey, untuk kupon 3, kamu ada 6. So, kita boleh tulis 3 ni 6 kali. 3, 4, 5 dan 6. Okey, kemudian kita boleh, yang belakang tak perlu tulis. Okey, kemudian kita boleh cek, okey, dia data yang ke-8 dan data yang ke-9. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so data yang ke-8 nombor 3 dan data yang ke-9 pun nombor 3. Maka 3 tambah 3, kemudian kita bahagi dengan 2, kita akan dapat 3 jawapannya. Okay, seterusnya kita belajar pula tentang mean. Okey, apa itu mean? Okey, mean ialah jumlah nilai data, kemudian kita bahagi dengan bilangan data. Okey, ini bermaksud jumlah bila bahagi dengan bilangan, kita akan dapat purata. Okey, jadi kita akan tengok yang pertama. Okey, bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? So, kita perlu tambah dulu ke semua dan kita bahagi dengan 8. Okey, 8 ini bermaksud kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita bahagi dengan 8, maka kita akan dapat 2.375. Okey, kita masuk kepada contoh soalan yang sederhana. Okey, bagaimana kita nak dapatkan mean? Okey, so dekat sini senang saja. Kamu kira dia punya kekerapan. Untuk kosong ini kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. So 4 ini perlukan darab dengan kosong. Okey, yang ini pun sama. 1, 2, 3. Okey, 3 ini kita darabkan dengan 1. Yang ini 2. Kita darabkan dengan 2. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so sini 5. Kita darabkan dengan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so sini ada 7 titik, kita darabkan dengan 4. Yang ini ada 2 titik, kita darabkan dengan 5. 3 titik ini pula kita darabkan dengan 6. Okey, so bila kamu darab, kamu akan tambah semua, nanti akan dapat 78. Okey, kemudian di bawah ini kita tambah untuk jumlah kekerapannya. So, kita tambahlah 3, campur 3, campur 2, campur 5, campur 7, campur 2, campur 3. Ini ialah jumlah titik dekat atas ya. Okey, dan kita akan dapat 26. So, 78 kita bahagikan dengan 26, kita dapat jawapan 3. Sekarang kita akan tengok mean dalam jadual kekerapan. Okey, so konsep dia masih sama. Mean tetap mencari jumlah, kemudian kita akan bahagi dengan bilangannya. Tetapi dalam jadual kekerapan, kamu perlu darab data yang diperoleh itu dengan kekerapan dan kita tambah dulu, kemudian baru kita bahagi dengan jumlah kekerapan.
Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, so saya ada data dekat sini iaitu okey, di bahagian ini iaitu data. Kemudian bilangan murid ini mewakili kekerapan. Okey, jadi untuk dapatkan min, kamu perlu darabkan data ini dengan kekerapan. So, penggunaan internet dalam jam ini cikgu akan darabkan dengan bilangan murid ini. So, maksudnya 1 didarabkan dengan 2, 2 darab dengan 6, 3 darab 11, 4 darab 7, 5 darab 9. So, bila dapat begini, kamu akan tambahkan dia punya pendaraban ini. So, kita akan dapat 120. Dan jumlah kekerapannya untuk bilangan murid ini seramai 35 orang. Okey, so bagaimana nak dapatkan min? Okey, jumlah data yang didarabkan dengan kekerapan 120 ini, kemudian kita bahagikan dengan jumlah kekerapan. So, kita dapat 3.43 jam.